Tiga keranjang tu kitab utama dia lah, kitab suci dia macam kitab Quran kita. Kita kaji sejarah kitab ni, baru kita boleh agak dia ni Nabi ke bukan. Selepas Buddha ni mati, meninggal dunia, dia punya pengikut-pengikut pun bersedih lah. Tengah-tengah bersedih tu, tiba-tiba satu orang anak murid dia, anak murid yang last, bukan anak murid lama, anak murid yang senior, yang junior. Dia datang-datang, dia kata tak usahlah sedih-sedih, sebab kita punya tok guru iaitu Buddha dah mati dah. Sekarang kita semua merdeka. Bila dia cakap macam tu, yang murid-murid yang senior ni takut. Dia kata, tak boleh jadi ni. Baru saja Buddha mati, ada seorang dah anak murid dia kata merdeka. Maksud dia nak lepaskan diri daripada agama Buddha. Jadi mereka pun buat persidangan. Cerita ni samalah macam dalam agama Kristian. Selepas Nabi Isa diangkat ke sisi Tuhan, selepas anak-anak murid dia ni diusir, dikejar, dibunuh ni, ada anak orang yang last sekali yang tak sempat jadi anak murid pun, iaitu Saint Paul. Dia datang-datang, dia kata ajaran Jesus ni, ajaran Nabi Isa ni dibatalkan. Ajaran Taurat, ajaran lain ni dibatalkan. Dia buat yang baru sampai rosak agama Kristian. Yang ni yang nak berlaku kepada agama Buddha. Bila Buddha mati, anak murid dia tengah bersedih, datang anak murid yang kecil ni kata kita sekarang merdeka. Jadi anak murid yang lama-lama, yang otak-otak ni kata kita kena buat persidangan. Mereka pun buatlah persidangan. Persidangan yang pertama ni dihadiri oleh 500 orang Sami dan mereka berkumpul selama 7 bulan. Jadi dalam perhimpunan ni mereka cakap semula apa yang pernah Buddha cakap. Dan mereka hafal, tak tulis, hafal. Bila tak tulis, hafal saja ada kemungkinan silap. Itu yang kita nak highlight di sini. Tapi kalau kitab Al-Quran, zaman Nabi lagi dah tulis dah. Cuma dikumpulkan pada zaman sahabat. Tapi ajaran Buddha, zaman Buddha pun tak tulis, zaman sahabat-sahabat dia pun tak tulis. Berlalulah lebih kurang 100 tahun. Selepas 100 tahun ada dah macam nak kacau dah. Ada ajaran sesat apa semua dah dalam Buddha ni, kumpul pula. 100 tahun lepas tu baru kumpul. Perhimpunan kali kedua ni dihadiri oleh 700 orang Sami, berkumpul selama 8 bulan. Yang tu pun sekadar cakap dan ingat, tak tulis. Maksud dia dah 200 tahun Buddha meninggal, ajaran dia tu tak tulis, sekadar ucapan-ucapan mulut. Lepas 8 bulan bersidang, masing-masing pun tersebarlah dakwahkan agama Buddha. 100 tahun lepas tu datang satu orang raja, nama dia Raja Asoka. Ni satu raja besar. Ada filem dia dalam ni, Hindustan, Raja Asoka. Dia tengok agama Buddha ni dia boleh guna untuk politik. Jadi dia meriahkan agama Buddha ni, tapi ikut acuan dia pun kumpul orang. Bila kumpul-kumpul orang dah 300 tahun, 300-400 tahun selepas zaman Buddha tak pernah tulis. Zaman Asoka ni barulah nak tulis. Jadi kita bayanglah, ajaran satu orang yang kita katakan Nabi, 300 tahun lepas tu baru tulis. Adakah betul ajaran dia tu? Yang ni yang datangkan kesangsian. Dan Asoka ni pula, bila dia tengok berpecah belah sangat aliran-aliran dalam agama Buddha ni, dia tangkap, dia bunuh yang mana tak sesuai dengan dia. Dia sama macam dalam agama Kristian. Kan 300 tahun selepas zaman Nabi Isa tu, pemerintah Rom pun buat persidangan besar. Persidangan Nisia. Di situlah yang kata 3 Tuhan dalam satu ni diasaskan. Yang mana kata Tuhan tu satu saja, yang tu ditangkap, dibunuh, dihanau. Jadi agama Buddha ni dia berlaku macam tu lah. Jadi kesimpulannya, boleh jadi Buddha ni memang satu orang Rasul, memang satu orang Nabi, tapi dah 300 tahun tak pernah tulis. Lepas tu digunakan oleh politik pula. Ada kemungkinan ajaran dia ni dah salah. Ada kemungkinan. Jadi kita cakap kemungkinan lah. Kita tak cakap betul-betul Buddha memang satu orang Nabi dah. Kita tak tahu. Sebab ajaran dia tu 300 tahun tidak bertulis. Tak tahu yang mana betul, yang mana salah. Dan kalau kita kaji kitab-kitab agama Buddha hari ini, memang dia tak menyentuh tentang Tuhan. Buddha ni dia lebih kepada etis. Walaupun ada di Indonesia penganut agama Buddha dia bertuhan, tapi rata-rata kata Buddha ni dia lebih kepada etis. Dia tak menuju kepada Tuhan. Kalau agama Hindu, dia berkait juga dengan Tuhan. Buddha ni tak.
Dia banyak tentang moral, tentang sejarah-sejarah, tentang cara nak berinteraksi dengan alam semesta, yang tu je. Habis cerita budak. Perkara kedua yang saya tulis dalam tu, tajuk dia Rijalul Ghaib menurut warisan perubatan Melayu. Saya jumpa satu buku lama. Buku lama, orang tulis balik buku tu dalam tulisan Rumi. Yang asal kitab tu kitab Jawi, orang Melayu lah sekarang. Jadi nama kitab tu Warisan Perubatan Melayu. Nama perubatan Melayu, tak tahu selaraskah dengan Islam, tak selaraskah tak tahu. Cuma dalam buku ni dia ada cerita pasal Rijalul Ghaib. Kita pun fahamlah Rijalul Ghaib ni dia ada macam-macam pandangan. Ada orang kata wali, ada orang kata malaikat, ada orang kata makhluk-makhluk Allah yang istimewa, macam-macam lah. Tapi yang kita nak cerita sekarang, Rijalul Ghaib menurut kitab ni saja. Menurut yang lain-lain kita tak pakai. Mungkin betul, mungkin salah. Yang kita nak tengok menurut kitab ni saja. Jadi isi kitab tu, zaman dulu lah ni, 200-300 tahun sudah. Dia kata kalau kita nak jadi satu orang tabib, nak jadi satu orang untuk bomoh lah zaman dulu kan, kita kena minta tolong daripada 4 orang sahabat. 4 sahabat inilah Rijalul Ghaib, kata kitab ni. Bukan kata saya, kata kitab ni. Macam mana? Katalah satu hari kita teringin, aku teringin lah nak jadi tok bomoh, nak tolong orang kampung. Kita jumpa tok guru dia, macam mana saya nak jadi tok bomoh ni? Kamu kena minta tolong kepada 4 orang sahabat. Siapa dia 4 orang sahabat ni? Rijalul Ghaib. Macam mana cara nak dapat dia? Mula-mula kena semayang hajat. Pergi nampak Islamik lah kan, semayang hajat. Lepas semayang hajat, dia kena baca mentera dia. Mentera dia ni 3,000 sehari. 3,000 sehari kena buat selama 3 hari. Antara bunyi mentera dia, saya tak salin kat sini. Dah. Mana? Tak salin lah. Selama 3 hari kena baca mentera tu lah. Lepas 3 hari, tambah 3 hari lagi, tambah mentera. Bunyi mentera dia yang ni saya salin. Antaranya, saya tak sebutlah nama-nama Rijalul Ghaib tu. Sebab tuan-tuan seru dia main malam tak tahu. Jadi saya tak sebut. Saya sebut kalau nama dia Arifin, A saja. Okay. Mentera dia sidang F, sidang P, sidang A, sidang U. Adam bapakmu, Hawa ibumu. Yang ni 3,000 lah sehari. Sidang-sidang tu tadi. Sidang-sidang tu nama dia lah, nama makhluk tu. Cukup 6 hari. Lepas 6 hari, kita pun buat upacara menyeru. Dia macam cerita P. Ramlee lah. Hai mambang kuning, mambang coklat, mambang kelabu semua tu kan. Marilah berdamping denganku wahai si mambang, hanya itulah pintaku. Dia seru siapa tu? Tu makhluk tu. Lebih kurang makhluk ni lah.